Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali ke Bicara Sastra, sebuah inisiatif untuk mendengar dan berbicara bersama penulis-penulis tempatan dan Nusantara tentang sastra Melayu. Malam ini kami telah mengundang seorang penulis akademik tempatan yang tak asing lagi, Dr. Saida Buang, Assistant Head of Asian Languages and Culture di Institut Pendidikan Nasional Singapura. Beliau juga telah menerima pelbagai anugerah dari Majlis Bahasa Melayu Singapura untuk puisi dan cerpennya, dan puisinya Pustakaku di Remang Senja telah diterjemahkan dalam bahasa Mandarin dan dipaparkan dalam Lian Herzabau pada tahun 2003. Tanpa berlengah lagi, mari kita bersama Dr. Saida dan moderator kami Dr. Azhar Ibrahim untuk bicara sastra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Hazwani. Ya, Dr. Saida, terima kasih dapat bersama dalam sesi ini, ya, sesi kita bicara sastra. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, ya, dan salam sejahtera. Dr. Saida, ini adalah suatu peluang yang emas, ya, bagi para pendengar pengikut sastra tanah air kita. Nama puan adalah yang sudah tidak asing lagi dalam tinta sejarah, ya, kesusastraan Melayu Singapura. Dr. Saida sendiri, ya, saling-saling kita, ya, bersapa ini saya juga dapat memperkenalkan puan juga, ya, kepada teman-teman kita, khasnya adik-adik kita yang muda-muda yang mendengar ini, ya, bahawa Dr. Saida juga adalah seorang sarjana, ya, seorang pendidik, ya, dan juga seorang penulis, ya. Khasnya dalam bidang cerpen, puisi dan tentunya esei dan kajian sastra. Dr. Saida sebenarnya menyandang jawatan yang tidak kurang penting sebagai naib ketua di Jabatan Pengajian Melayu, ya, di NIE, NTU, dan itu adalah kita tahu satu kerja yang sangat berat, ya, mendidik para guru kita, ya. Juga Dr. Saida sebenarnya adalah teman, atau bukan, saya tak boleh panggil teman lah, ya, kolega, ya. Kolega adalah teman tu tak sedap sebab saya junior. Dr. Saida adalah waktu saya di NIE adalah seorang teman di mana kadang-kadang saya boleh curhat, ya, kita boleh, ya, berbicara hal-hal tentang sastra, kemasyarakatan, dan saya sangat teruja, ya, dengan pemikiran dan pendekatan Dr. Saida, ya. Pengalaman 8 tahun, 9 tahun di NIE itu saya rasa sangat berharga kerana punyai teman-teman seperti kolega seperti Dr. Saida dan teman-teman lain pastinya juga, ya. Kemudian Dr. Saida juga adalah orang yang sarjana yang mengkaji, ya, secara spesifik, ya, berkenaan dengan pendidikan madrasah khasnya di Singapura, ya. Itu adalah juga PhD beliau, dan banyak juga makalah beliau sudah diterbitkan dalam bidang-bidang itu. Okey, baik, Dr. Saida, ini sedang kita bicara sastra ini, kita balik kepada sesuatu yang saya pasti sangat dekat dalam hati Dr. Saida. Banyak teman, saya rasa ada teman-teman dah dengar, ya, dengan lantunan puisi Dr. Saida, iaitu Pustakaku di Remang Senja, ya. Boleh tak agaknya sedikit Dr. Saida mulakan dengan sesi ini dengan, silakan Dr. Saida. Baik, terima kasih Dr. Azhar, yang saya sebenarnya untuk pengetahuan ramai, saya anggap Dr. Azhar ni sebagai adinda saya sebenarnya, seorang adinda yang sangat bijaksana, yang merupakan satu individu, personality yang bukan calang-calang orangnya sebenarnya. Kebijaksanaan beliau tu sudah diakui ramai lah saya rasa di Nusantara, insyaAllah. Baik, sebelum itu Dr. Azhar, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Hazwani yang sudi mengundang saya untuk acara malam ini. Saya rasa ini merupakan satu keperluan dan satu tanggungjawab untuk menyokong usaha-usaha yang baik seperti ini. Dan sedikit saja saya nak betulkan apa yang perkenalan mengenai saya tadi.
saya sudah tidak lagi menjadi naib pengetua kerana sebab-sebab tertentu. Tapi saya masih lagi mengajar di NIE, mengajar mata pelajaran sastra yang sangat saya cintai, dan tamadun dan sebagainya. Dan Jawi. Dan Jawi, satu lagi daerah yang sangat saya cintai dan saya perjuangkan. Baiklah, mungkin saya ingin kembali kepada soalan Dr. Azhar tadi, iaitu mengenai konteks mengapa saya menulis puisi tersebut. Baik, mungkin saya ingin berkongsi dengan hadirin sekalian yang sangat saya kasihi, iaitu saya menulis tu sewaktu saya berada di luar perpustakaan di NUS. Ketika saya sedang membuat kajian untuk tesis PhD saya. Jadi saya sebagai mantan pelajar di NUS, sarjana di NUS, tentulah saya sangat dekat dengan alma mater saya di NUS. Jadi itu merupakan institusi rujukan saya yang pertama. Jadi bila saya berada di sana dan saya lakukan PhD secara sambilan, jadi tentulah setelah habis bekerja, iaitu jam 4, jam 5 ya. Jadi bila saya sampai di perpustakaan tu, hampir senja. Jadi bila saya berada di luar tu, kemudian saya rasa jiwa saya begitu bergejolak. Kerana saya rasa begitu cintakan ilmu, saya rasa macam dah tak ada masa lagi untuk saya selesaikan membaca buku-buku yang terdapat di perpustakaan, baik di NUS atau di mana-mana. Untuk pengetahuan Dr. Azhar, sewaktu saya menjadi pelajar di NUS, saya rasa saya merupakan orang yang di antara orang yang terakhir tinggalkan perpustakaan. Sehinggalah nanti bila ada pengumuman supaya kita semua diminta keluar, barulah saya dengan berat hati tinggalkan. Kerana saya rasa macam saya nak baca semua buku-buku yang terdapat di situ. Jadi begitulah rasa cinta saya kepada ilmu, dan saya rasa amat rugi kalau misalnya kita diberikan anugerah oleh Allah ini dengan minda, dengan masa, dengan umur, kita dipinjamkan umur oleh Allah supaya kita dapat luahkan dengan membuat kebajikan, dan membaca merupakan satu kebajikan yang dituntut oleh agama. Jadi saya rasa itu merupakan satu anugerah Allah kepada saya yang mengizinkan saya untuk membaca, mengkaji. Dan dalam puisi tersebut juga saya ada sentuh mengenai adab ketika kita membaca dan mengkaji. Iaitu di antara perkara-perkara yang harus kita beri perhatian, iaitu kita harus sabar ketika membaca, kerana kita harus merasa rendah diri kepada ilmu itu sendiri. Kerana kita ini masih banyak kekurangannya. Dan ilmu itu datangnya daripada Allah. The unity of knowledge. Jadi apa juga ilmu yang datang, kita harus membuka minda kita, bersifat terbuka, dan kemudian menggali, kerana setiap yang ada itu ada manfaatnya. Bagaimana kita menggunakan ilmu itu yang menentukan akhirnya sama ada ilmu itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita dan manusia lain kepada kita. Jadi itulah harapan saya supaya melalui puisi tersebut. Sebenarnya saya sendiri mengingatkan diri saya supaya jangan bersikap sombong, riak ketika berhadapan dengan ilmu. Terutama apabila kita berhadapan dengan ilmu yang bukan datang dari tradisi kita, yang kita anggap bahawa tradisi kita saja yang baik dan sebagainya. Sedangkan semuanya itu merupakan makhluk Allah yang harus kita hormati, kita sayangi dengan kasih sayang dan juga dengan pemikiran yang kritis. Itulah sikit saja. Terima kasih Dr. Saida. Mungkin bagi saya yang juga macam Dr. Saida juga, alma mater saya juga dari NUS, dan saya pun bertugas di NIE, kemudian balik ke NUS dan anak didik saya kalau nak baca itu pun tersenyum sebab dia kata nama-nama yang itu seperti nama yang kita dalam pengajian Melayu. Betul. Jadi dia kata, dan saya bilang antaranya adalah
Dr. Saedah kerana alma mater juga di jabatan ya, dan pendedahan ya, merangkul ya ilmu daripada tradisi Nusantara, tradisi Islam dan tradisi Barat ya. Itu saya rasa telah mewarnai pola fikir Dr. Saedah. Ya, baik, dan sebagaimanapun kita dengar tadi, Dr. Saedah selalu ada sisi itu yang saya lihat itu, sisi keibuan, keguruan ya, yang selalu tampil untuk selalu yang saya dengar kuat-kuat saya ataupun kuat-kuat bawah dari saya selalu katakan bila dengar Dr. Saedah sejuk hati ya. Pasal Ya Allah, Dr. Azhar ni you are so kind, Masya Allah. Dr. Saedah, saya perhatikan juga Dr. Saedah bukan saja ya sarjana pengkhususan ya dalam pengajian Melayu yang versatile ya, boleh masuk ke dalam sosiologi pendidikan sebenarnya, iaitu kajian tentang madrasah ya, dengan segala dinamikanya, termasuk juga dalam pencermatan Dr. Saedah berkenaan dengan wacana sastra ya. Dan saya rasa ini agak terpanggil untuk saya tanyakan ya. Agaknya bagi Dr. Saedah apa 3 hal yang penting ya, yang harus kita boleh Dr. Saedah fikir yang harus ada pada sastra atau dunia sastra. Okey. Tergantung mana Dr. Saedah nak mencari. Ya. Ini merupakan soalan yang baru saja saya dengar daripada Dr. Azhar. Jadi mungkin saya mengambil sedikit masa kerana rasanya kalau kita nak buat satu senarainya begitu panjang sekali. Betul. Jadi kalau untuk dunia sastra, khususnya sastra Melayu lah, satu hal ialah sifat keterbukaan untuk kita menimba seberapa banyak sesi-sesi ataupun susuk-susuk yang positif yang boleh kita pinjam ataupun kita boleh pelajari daripada tradisi pemikiran apa pun, mana-mana pun. Satu ialah kita tidak boleh bersifat dan bersikap terlalu kerdil sehingga kan kita begitu bila berhadapan dengan sesuatu tradisi kita menganggap bahawa ianya pasti nanti akan memusnahkan kita, sebagai contoh. Saya berharap bahawa dunia sastra kita bersifat terbuka dan berani untuk berhadapan dengan apa juga wacana dan kemudian kita bersetuju untuk tidak bersetuju misalnya dalam bersikap kita terbuka itu. Kerana saya juga agak bimbang, iaitu dalam masa kita terlalu ingin meninggikan dunia sastra kita, saya bimbang kita mempunyai satu sikap siasah yang begitu sempit, misalnya nasionalisme sempit. Kita terlalu bukan kita tidak boleh mengagungkan tradisi kita ingin mengagungkan tradisi kita, tetapi sebagaimana kita tidak mahu tradisi kita diinjak-injak oleh orang lain, kita juga mesti bersikap demikian, menghormati tradisi orang lain. Kita pinjam sesama sendiri, kita pinjam dari mereka pinjam dari kita, hingga kita melahirkan satu dunia yang sangat indah, iaitu daripada sastra lah kita mendidik diri kita menjadi manusia yang manusiawi, yang bersifat saling memahami dan kasih mengasihani, mempunyai sifat empati dan sebagainya. Saya tak tahu sama ada saya dah sampai nombor 3 ataupun masih nombor 1. Itu bersifat terbuka, jangan mempunyai sastra yang sempit, pikiran sempit. Dan satu lagi ialah sastra itu dibina oleh penulis. Sastra itu dibina oleh aktivisnya. Maka sifat aktivis dan sifat penulis itulah sangat penting, kerana penulis dan aktivislah yang membawa kecondongan sastra kita kepada sesuatu arah.
Jadi kalau misalnya para penulis itu uh, bersifat terbuka, bersifat bersedia untuk membaca, menggali ilmu sebanyak yang mungkin, maka saya rasa itu merupakan satu perkara yang akan menguntungkan diri kita. Perkara ini membawa saya kepada beberapa teman kita, penulis di Singapura yang mempunyai semangat sedemikian. Saya boleh namakan beberapa, tetapi saya rasa macam kurang adil kerana mungkin saya tidak mengetahui teman yang lain yang melakukan sedemikian. Jadi kalau saya sebut nama-nama macam tak gitu tapi saya tahu di antara para penulis kita, Masya Allah, ada yang saya jumpa saban waktu dalam sesi perbincangan seperti ini dan membaca dan saya tabik pada mereka. Saya amat berbesar hati kerana saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkenalan dengan teman-teman penulis seperti ini di Singapura. Terima kasih Dr. Saida. Saya juga berpendapat sedemikian, khasnya yang poin terakhir yang Dr. sebut itu, interaksi kita keakraban kita berkenal dengan para sastrawan selalu memancing kita untuk memikir. Kadang-kadang kita tersentak dengan baris ayat, kita tersentak dengan olahan mereka menulis, kita juga tersentak dengan cara mereka mengungkapkan sesuatu, begitu akrab dengan persoalan-persoalan masyarakat, dan kita rasanya beruntung sebab dari awal tradisi sastra kita itu sangat kuat berakar pada isu-isu kemasyarakatan, sehingga kadang-kadang pemerhati luar agak rasa jenuh. Dia kata agak, kenapa sastra Singapura Melayunya ini selalu berkenaan dengan masyarakat, kritik masyarakat, jadi mereka tidak faham bahawa mungkin daripada pengalaman kesejarahan kita, sastra telah menjadi salah satu wadah untuk mengangkat pemikiran masyarakat, nilai, pendidikan, kemudian juga aspirasi dan visi masyarakat, dan khasnya penulis besar, dan kemudian bilang-bilang tahun kita juga lihat peningkatannya, yang dulu yang lebih agak tema-tema yang agak lebih individu, sekarang temanya lebih hal-hal kemasyarakatan. Saya sangat setuju, dan saya sangat yakin sekali bahawa sastra itu adalah dokumen kemasyarakatan, untuk kita kaji masyarakat kita. Kalau tak mungkin boleh kaji masyarakat Melayu Singapura kalau kita tak jenguk pada kesusastraannya. Saya setuju tu. Itu sebenarnya yang betul. Okay. Baik. Kalau misalnya Dr. Saida perhatikan berkenaan dengan perkembangan pendidikan sastra di Singapura, dari awal mungkin Dr. Saida sudah lihat dari sekolah dan ke maktab, ke universiti, dan juga di pendidikan yang di luar secara formal, rasanya apa yang Dr. Saida fikir sesuatu yang ada sisi kekuatannya dan mungkin ada sisi yang boleh kita membaiki, menambah, iaitu berkenaan pendidikan sastra. Mungkin Dr. Saida pemerhatian umum, tak ada kena dengan NIE sekarang. Baiklah, terima kasih Dr. Azhar. Tadi pandangan Dr. Azhar tu memang saya sokong penuh lah mengenai kita sebagai ataupun penulis sebagai pemerhati sosial. Jadi saya rasa sebenarnya soalan Dr. Azhar tu Dr. Azhar dah jawab sendiri, iaitu kekuatan pendidikan kita. Kalau kita lihat dari sudut pemilihan karya yang diperkenalkan di peringkat O-level, di peringkat A-level dan secara umum, memang penuh dengan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Persoalan-persoalan dalam masyarakat kerana memang kerana kita sudah dibentuk sedemikian rupa sejak zaman Masuri SN, sejak zaman Muhammad Arif Ahmad, di mana kita dididik dengan pendekatan yang sedemikian, iaitu sebagai sebuah negara dan masyarakat yang sedang membangun, maka pemerhatian ialah membangunkan masyarakat. Maka kerana itu sastra merupakan satu alat untuk pembentukan masyarakat, untuk reform sesuatu
masyarakat, terutama masyarakat Melayu yang sedang berhadapan dengan pelbagai masalah sosial, masalah ekonomi, bahasa, pendidikan dan sebagainya. Jadi itu merupakan satu kekuatan kita dari dulu hingga sekarang. Ia kan menimbulkan polemik, iaitu adakah itu merupakan satu kekuatan atau itu merupakan satu hambatan kepada kita sehingga kan kita tak dapat lari dari pendekatan yang demikian. Mungkin itu boleh diperdebatkan pada lain waktu. Tapi saya dengan soalan Dr. Azhar, iaitu adakah sisi tertentu yang boleh kita perbaiki lagi dalam dunia pendidikan sastra kita. Baik, kebetulan pada masa ini saya sudah selesai dengan satu projek penerima dana dari National Review Board yang saya lakukan bersama Dr. ini, iaitu tentang manuskrip Melayu yang sudah selesai kita lakukan selama 2 tahun. Dan saya sudah mula menyusun kertas cadangan kajian yang berkaitan dengan sastra, iaitu penggunaan critical literacy dalam pengajaran sastra, pendidikan sastra. Kerana ini merupakan satu hal yang saya rasakan perlu, di mana sewaktu kita membaca sebuah karya itu kita tidak boleh lalai dan tidak boleh lupa bahawa sesuatu wacana itu ada matlamat-matlamat tertentu. Jadi di sebalik sesuatu karya itu, di sebalik untaian kata-kata yang indah itu, apakah wacana sebenarnya? Apakah maksud penulis serta peraturan kuasa, dinamika kuasa yang berlaku dalam pemikirannya, dinamika kuasa, peraturan kuasa yang berlaku di sekeliling kehidupannya. Jadi itu merupakan perkara ketajaman fikiran demikianlah yang saya ingin lihat, mungkin bukan secara menyeluruh tetapi sekurang-kurangnya dalam tahap pengenalan kepada para pelajar kita, bagaimana kita menggunakan pemikiran kita sebagai satu alat untuk membedah wacana dalam artikel, dalam sesuatu karya. Kerana insan itu mempunyai hala tujunya. Hala tujunya, dan insan itu bukan hidup dalam dunianya sendiri di dalam satu kulit, seperti kulit telur yang tak keluar begitu, tetapi ia berhadapan dengan permasalahan dunia, persekitarannya, keluarganya, dan juga sekarang terutama individu hari ini, generasi Z yang merupakan mereka kebanyakan menganggap mereka adalah warga global. Jadi ini merupakan hal-hal yang harus kita sedari sebagai pengajar, dan kita harus memberikan mereka keupayaan untuk melihat kerencaman dunia ini dengan alat yang kuat, dan alat tersebut merupakan literasi kritis, iaitu bagaimana hendak melihat sesuatu wacana sastra itu dengan menggunakan pemikiran yang kritis, lalu membedah dan kemudian mencari uraian yang lebih indah untuk menjadikan dunia ini lebih indah, supaya tidak ada peraturan kuasa yang menginjak-injak manusia lain, tidak menginjak-injak masyarakat lain, yang tidak menginjak-injak pemikiran orang lain. Bagaimana kita hendak menjadikan kita sebagai insan yang sentiasa awas tetapi sentiasa bersedia untuk mendengar apakah hujahan orang lain, dan kemudian orang lain juga ingin supaya bersedia mendengar hujahan. Itu di antara harapan saya. Saya mantap ni Dr. Saedah, saya dengar literasi kritis ni. Ini satu yang sangat saya sebenarnya juga menekuni, dan alhamdulillah. Dan beberapa dari penerbitan saya juga berarah kepada saya baca. Yang yang mengingat daripada Paulo Freire mengatakan to read the word, to read the word. Itu adalah saya rasa betul. penerobosan yang penting kajian sastra, dan tak banyak sebenarnya belum ada.
Belum ada. Belum ada. Belum ada. Jadi kerana itu saya hendak lakukan kajian ini kerana memang kita saya tahu cendekiawan seperti Dr. Azhar dan juga Allah yarham ayahanda kita yang kita sangat kasihi, yang saya rasa saya kenal dunia melalui ayahanda kita bersama iaitu Allah yarham Profesor Alatas. Melalui beliau lah saya berkenalan dengan Mannheim, Haldur, Indosina dan sebagainya. Jadi tetapi kerana kita ini dalam dunia kajian akademik dan demi masa depan dalam masyarakat kita yang ingin melihat ada ke para akademik kita buat kajian tentang sastra dan literasi kritis. Jadi saya melihat 10 tahun, 20 tahun akan di hadapan, iaitu tulisan ada tetapi kajian di dalam dagang misalnya atau kajian melalui teks kita itu belum ada. Jadi kerana itu saya ingin untuk melakukan kajian sedemikian, kajian berdana. Mudah-mudahan harapan saya itu diluluskan dan saya mendapat dana tersebut untuk membuat kajian yang lebih terperinci, insyaAllah. Amin. Kami semua doakan Dr. Saeedah. Ya, ini satu Amin. Satu saya rasa penorokaan ya untuk menambah baik ya wacana dan pendidikan kesusastraan kita. Ya, saya rasa sudah lama kita menggunakan pendekatan yang agak formal, malahan sosiologi sastra juga kita gunakan ya. Tetapi literasi kritis ya saya rasa satu cabang ilmu ya yang sangat agak lebih anjal ya. Lebih anjal yang mesra juga. Mesra pada teks dan konteks saya rasa itu yang semua kami pasti saya sendiri menantikan kajian itu nanti ya puan. Amin. Dr. Saeedah, sebelum kita buka sedikit pada teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain mendengar boleh nanti salurkan soalan anda pada bahagian chat ya, nanti akan boleh saya bacakan. Buat sementara itu mungkin satu lagi soalan dari saya Dr. Saeedah. Berkenaan dengan Dr. Saeedah pun adalah seorang yang pernah membantu ya, telah berkhidmat kepada majlis majlis bahasa sebagai wakil pakar dalam Mastra ya. Dan kita tahu penglibatan Singapura sebagai ahli Mastra ya, meletakkan Singapura dalam di kalangan teman-teman sastra Mastra yang lain di serantau ya. Soalan saya bukan Mastra, tapi soalan saya adalah kedekatan, perlunya kedekatan, adakah perlu kedekatan yang lebih pendedahan kita kepada contoh sastra Indonesia, sebab sastra Malaysia kita agak kuat ya, pertalian sejarah, pertalian histori, pertalian kebudayaan agak kuat. Bagaimana puan rasa dengan Indonesia? Kalau Dr. Saeedah boleh komen sikit. Ya, boleh saya ucapkan tahniah kepada Dr. Azhar dahulu? Saya ingin ucapkan tahniah kepada Dr. Azhar atas pelantikan sebagai naib pengerusi Mastra. Boleh saya sebutkan? itu sebenarnya kerja hikmat yang yang bukan kita ketuk dan bukan kita nak, tapi ini satu amanah ya, amanah yang sangat. Betul. Sebab kalau tak ada seorang yang tampil untuk menanggung kerja itu ya, puan pun tahu, Dr. Saeedah tahu ya, kita menggunakan masa waktu kerja kita ya, hadir dalam mesyuarat Mastra memang sangat berat. Apapun ini adalah seperti national duty gitu ya, harus kita lakukan. Ya. Saya gembira sebenarnya mendengar berita bahawa Dr. Azhar sudah menerima pelantikan sedemikian. Alhamdulillah. Semakin cerahlah dunia seni kita nanti. Baiklah, balik kepada soalan Dr. Azhar tu. Sebenarnya tradisi keterkaitan kita dengan dunia sastra Indonesia di peringkat universiti sudah kuat. Saya rasa di NUS ada kursus sastra Indonesia, di NIE juga saya sendiri mengajar sastra
Melayu dan sastra Indonesia. Ya. Dan hal ini sebenarnya saya sudah bual-bual dengan teman-teman penulis di Indonesia dan juga teman-teman akademik di Indonesia. Saya katakan bahawa kita di Singapura merupakan masyarakat yang sungguh murah hati, saya kata. Karya-karya anda kita pelajari. Saya beritahu kepada teman-teman seperti Ibu Oka, Rosmini, Pak Seno dan sebagainya. Saya kata bagaimana karya-karya kita, karya-karya Singapura, adakah anda kenali ataupun sudah dipelajari di universiti? Dan mereka tak terjawab kerana memang belum. Dan ya, itu saya rasa merupakan satu hal melalui Masra mungkin boleh dilakukan sesuatu kerana kita banyak belajar mengenai dinamika pemikiran, dinamika kehidupan, persekitaran politik, persekitaran sosial melalui sastra Indonesia. Kita berkenalan dengan bagaimana pemikiran mereka begitu ke depan dengan membaca karya-karya seperti oleh Budi Dharma, oleh Pak Seno dan sebagainya, oleh Pak Pram dan sebagainya. Namun saya yakin sastra Singapura juga boleh memberi sumbangan ataupun kita boleh memberikan mereka sedikit gambaran mengenai kita rasa, mengenai kerinduan kita, mengenai pemikiran kita mengenai kehidupan melalui mungkin mereka adakan sedikit kursus mengenai sastra Melayu Singapura dan sebagainya. Jadi ini mungkin boleh dilakukan. Saya faham Mas Ram ada misalnya acara-acara perkongsian di mana misalnya Dr. Azhar sendiri merupakan di antara individu sastrawan yang diundang untuk memberikan kuliah di universiti tempatan dan sebagainya. Tetapi itu merupakan satu hal yang musiman. Kita inginkan sebuah karya kita yang kemudiannya dibincangkan secara berkali-kali, secara begitu mendalam. Tak kisah sama ada karya kita akan dihentam ataupun dibedah dengan begitu tajam, tak mengapa. Kerana itulah dia bidang ilmu kita. Kita berfikir secara akademik, kita berfikir secara objektif atau secara subjektif atau menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu yang membuka minda kita. Jadi mungkin itu satu perkara lagi yang boleh dilakukan. Dan satu manfaat besar dalam kita masuk dalam Mastra ni Dr. Saida, banyak program-program penulisan baik daripada puisinya, penulisan dramanya bengkel-bengkel seperti itu kita dapat peluang interaksi dalam peringkat peringkat regional peringkat serantau jadi kemudahan kepada adik-adik kita yang muda-muda malahan dan juga bapa-bapa ibu-ibu yang senior yang menyumbang kepada sebagai pelatih sebagai moderator dan sebagai pemakalah itu semua menguntungkan kita sebenarnya. Betul. Sebenarnya itu merupakan aktiviti yang harusnya mendapat sokongan yang jitulah dari kita. Ini merupakan satu peluang yang bukan mudah untuk kita lakukan kalau misalnya kita sebagai individu peribadi nak lakukan. Tapi kerana sudah ada lowongan, maka kita harus gunakan sebaik mungkin. Ini merupakan rezeki dari Allah. Cuma satu yang mungkin saya boleh tambah Dr. Saida, sebab kadang-kadang dia anggap sebagai elit sedikit lah kerana dia tingkatan yang atas Tadi pun kita bicara tentang universiti, kampus-kampus kita mengajar sastra Indonesia, termasuk SUSS pun ada sastra Indonesia. Ada 3 jabatan Melayu, pengajar Melayu yang mengajar sastra Indonesia. Itu luar biasa dan teman-teman Malaysia agak kaget dengar ini Jadi kita boleh membangunkan. Cuma yang mungkin mereka yang tidak dapat belajar di pendidikan institusi tinggi tapi minat menulis. Ini yang saya rasa sesuatu yang boleh dipikirkan Mungkin Mastra Singapura ke depan saya nak fikirkan bagaimana
kita memberi akses karya-karya terbaik Malaysia, karya-karya terbaik daripada Indonesia yang itu disosialisasikan dalam masyarakat. Saya rasa itu kerja sedikit lah. Dan ini memerlukan juga memerlukan sokongan daripada persatuan-persatuan penulis kita, kelompok-kelompok penulis kita. Dan saya yakin kalau kita boleh turun padang, para akademik kita pasti akan juga dapat membantu sedikit sebanyak, dan ini sesuatu yang boleh. Jadi bila pendedahan itu ada, ekologi sastra kita tu, pembacaan yang luas yang tadi Puan Dr. Saida sebut berkenaan dengan keterbukaan itu akan menambah nilai kepada penulisan dan pemikiran mereka, para penulis. Saya sokong pandangan Dr. Azhar tu, iaitu kita undang seberapa banyak penulis yang kita rasa boleh memberikan sumbangan dan mendatangkan manfaat kepada kita undang mereka. Sebenarnya ini sudah dilakukan kali-kali oleh National Art Council melalui Pesta Penulis Writers Festival. Dan juga mungkin saya rasa ini pun sudah dilakukan di NUS apabila misalnya Dr. Azhar sendiri mengundang para penulis mapan di Indonesia untuk berada di Singapura di kampus selama bulan-bulan gitu 6 bulan Puan. Setiap 6 bulan. 6 bulan. Dan semuanya 6 penulis 3 dari Singapura, 2 dari Malaysia dan 1 dari Indonesia. Alhamdulillah program tu dah habis, mana tahu nanti NAC nak sambut lagi dan berikan pula pada NIE untuk kita memang menunggu-nunggu tu. Kita memang menunggu waktu kita. Saya dan Profesor Nur Aisyah kita yang mengurusi program itu di NUS. Jadi saya rasa sudah sampai masanya pula nanti NIE lah. Ini biar teman-teman NAC dengar lah ni Okey. Baik. Dengar Dr. Azhar, mungkin saya ingin sebutkan betapa saya tahu rakan-rakan penulis kita sebenarnya mereka rajin mencari buku-buku di Kuala Lumpur, di Indonesia, di Jakarta dan ini merupakan satu amalan yang saya rasa saya betul-betul saya anggap para penulis kita ini merupakan golongan yang harus kita war-warkan akan usaha mereka mencari ilmu. Mereka setiap kali ada pesta buku di Malaysia, mereka akan pergi dari Singapura dan saya rasa Masya Allah saya ada juga. Ada sesuatu mungkin dalam perancangan saya, Dr. Saida, membuka seperti macam sekarang kan orang sibuk cakap tentang masterclass masterclass ataupun bengkel khas lah sebenarnya itu. Dalam 1 hari 2 hari bagaimana kita nak tempelkan dengan art house ke, dengan Malay Heritage Foundation ke jadi karya-karya Nusantara jadi dibicarakan. Jadi ada satu sesi sastra Indonesia, jadi dibuka untuk penulis dan prospektif penulis yang nak naik atau nak memperkenalkan. Saya rasa wadah itu harus ditampung, dan saya sendiri berani turun padang, dan saya rasa nanti mungkin Dr. Saida boleh kasih 1-2 lecture, Puan Kartini, Prof. Hadijah kita yang mengurusi hal-hal sastra. InsyaAllah saya rasa itu boleh. InsyaAllah boleh. Moga-moga nanti lepas COVID lah, kan? Doakan. Sebab kalau buat online tak seronok lah Puan. Tak rasa perjuangan dia. Kita ada satu soalan daripada Fadli Rusdi, dia menanyakan sini. Salam Dr. Saida dan penulis karya, di mana harus kita meletakkan garisan antara antara menulis karya untuk pribadi dan karya yang boleh dikatakan relatable oleh pembaca atas pemerkasaan pemikiran masyarakat. Ini pertanyaan beliau. Baik, terima kasih. Ini soalannya lebih susah dari soalan saya. Ya, dan saya rasa, Masya Allah, ini sebenarnya boleh saya buka tembelang saudara Fadli ini? Ya, saya rasa ini pelajar saya. Dalam kelas dia tanya tak Puan ini soalan? Mungkin saya boleh cerita sedikit mengenai Fadli. Fadli baru saja menerbitkan sebuah koleks, sebuah antologi puisinya
yang baru keluar 2 hari yang lalu. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi saya perkara-perkara seperti inilah para pelajar kita sendiri yang ke depan daripada kita menghasilkan karya-karya kreatif. Jadi ini sangat saya rasa macam seolah-olah macam saya yang menulis tu. Saya rasa bahagia bila saya mendapat berita demikian. Baiklah, mungkin saya menjawab soalan ini. Baik, mungkin kerana mungkin saya seorang penulis yang baru hendak berjinak-jinak dengan dunia penulisan. Jadi mungkin kerana itu timbullah soalan seperti ini. Kerana seolah-olah saya merasakan bahawa ada bentuk-bentuk ataupun karya-karya Fadli yang hanya boleh dibaca ketika berada seorang diri di dalam bilik, iaitu bersifat peribadi. Dan kemudian ada karya yang memang sesuai dipersembahkan kepada masyarakat. Baik, sebenarnya kalau karya tersebut kita tak sembahkan kepada masyarakat, kita tidak akan tahu sama ada yang kita simpan selama itu kita anggap bagus, sebenarnya itulah yang beri sumbangan kepada masyarakat. Jadi kita tak tahu, sebagai penulis kita mesti berani. Walaupun kita dikritik berapa kali pun, itu sebenarnya merupakan satu proses yang akan membesarkan kita. Jadi sebagai penulis kita harus berani untuk menulis. Tetapi peringatan saya ialah apa juga yang kita hendak tulis, kita harus bersikap bertanggungjawab. Kerana kita merupakan anggota masyarakat. Dan apa juga yang kita tulis itu ada impaknya, ada kesannya kepada masyarakat. Maka kerana itu kita harus pandai menimbang. Jadi mungkin itu yang dimaksudkan oleh Fadli, iaitu karya untuk peribadi dan karya boleh dikaitkan dengan pembaca. Jadi nasihat saya iaitu sebagai penulis yang bertanggungjawab dan ingin supaya karya ini boleh sumbangan kepada masyarakat, jangan bimbang, sembahkan kepada masyarakat. Kalaupun misalnya Fadli ataupun lain-lain adik-adik kita, anak-anak kita yang ingin menulis dan merasa bimbang, mungkin karya tersebut boleh diminta dibacakan kepada kawan-kawan ataupun dibacakan kepada kawan keluarga kita. Itu juga yang saya pernah lakukan. Beberapa tujuan saya minta adik-adik saya baca. Dan saya tahu mereka ini kalau kritik mereka memang kalau ada pedang pun mereka boleh hancurkan badan saya dengan kritikan mereka. Tapi kita perlu dan kita harus berjiwa besar menerima kritikan orang. Jangan apabila kita menerima kritikan sekali, 2 kali, 3 kali terus sekarang tak nak tulis lagi lah. Itu tak boleh. Kerana kalau kita berasa sedemikian, bermakna kita sudah kalah dalam perjuangan kita yang belum mula kita dah kalah. Jadi kita harus berani ke depan. Ya. Mungkin kalau saya boleh tambah ya, Dr. Saida, untuk saudara Fadli ya, karya yang kita hasilkan itu seperti kerja bertukang ya, prosesnya itu ya, perlu asa ya, mungkin kalau yang pertama kali kita rasa agak tidak begitu sempurna ya kan, tapi kan karya itu ataupun kerja keseni kita itu perlu ada hayat yang lebih panjang prosesnya itu. Jadi dan lama kelamaan dengan pendedahan kita pada masyarakat yang lebih tuntas, lebih kritis, itu akan membangun juga pola kita bagaimana melafazkan ya. Jadi kalau saya rasa para penulis hidup ya secara organik dalam masyarakat, dia pasti juga akan menghasilkan karya yang berakar ya, tetapi membuana. Itu yang kita nak, berakar tetapi membuana ya. Moga-moga saudara Fadli terus sukses ke depan ya. Amin. Pasti saya nak tengok nanti buku apa yang dia dah terbitkan ya. Baik, ada satu soalan. Mungkin boleh saya sebutkan nama karya beliau. Di sebalik jendela. Oh, di sebalik jendela. Ini terbitan mana Dr. Saida? Terbitan ini satu lagi yang ingin saya berikan mungkin nasihat bagi adik-adik lah dan anak-anak. Itu nampak kesungguhan mereka dan ini merupakan satu tangisan sebenarnya Dr. Azhar, tangisan untuk karyanya dapat keluar menemui masyarakat. Dan kita
apa maksud saya sebagai tanyakan iaitu ini merupakan karya tajaan beliau sendiri. Oh ya. Personal publication. Jadi ini bagi saya ini merupakan cry by the writer. Jadi mungkin kalau misalnya kita rapatkan diri dengan tulis-tulis muda yang sebenarnya menunggu tangan kita ulurkan tangan pada mereka, mereka akan sambut dan kita boleh duduk. Kita boleh bimbing mereka bagaimana cara-cara supaya karya-karya ini dapat diedarkan kepada masyarakat dengan cara yang lebih tidak memakan diri sendirilah. Maksudnya di sini beliau harus keluarkan wang dan sebagainya. Ya. Jadi ini mungkin pengetahuan sedikit berkenaan dengan pendanaan, penerbitan ataupun gembelingan ya. Mungkin kalau seperti contoh dalam bentuk antologi ya. Kalau penulis-penulis remaja saya pasti ya. Kalau kita pak ya dalam bahasa Inggerisnya itu dengan baik. Jadi apa Saudara Fadli nanti pelan-pelan ya, apa yang boleh kita lakukan adalah memberikan pendedahan ya. Nanti insya-Allah kontak saya saja atau nanti saya cari anda. Ya, saya banyak forum-forum dari satu pulau ni saya cari ya. Baru kita habis poetry festival ya puan sebulan yang lalu ya. Jadi memang kita perlukan yang muda-muda untuk tampil. Saudara Fadli mesti saya nanti. Okey, baik. Insya-Allah. Ini ada soalan daripada ini. Nurdiana Dali ya. Saudari bertanya, salam Dr. Azhar, Dr. Prof. Saida, dengan pelbagai wadah untuk mengongsi karya-karya sastra, bagaimanakah boleh kita tahu karya mana yang boleh kita gunakan dalam penulisan akademik? Ini soal pemilihan agaknya tak ni? Pemilihan untuk karya yang mana boleh kita gunakan dalam penulisan akademik. Ya. Saya rasa macam tesis gitulah, buat kajian gitu, kajian akademik rasa saya. Rasalah. Ya. Adakah ini wadah untuk mengungsi karya-karya sastra? Maknanya karya-karya kita itu yang mana satu yang boleh dibedah dalam dunia akademik. Adakah itu yang dimaksudkan sedemikian? Adakah karya yang bagaimana yang boleh dibawa ke dalam dunia akademik sebagai bahan yang boleh dijadikan sebagai alat untuk kita buat proofreading, mungkin itu maksudnya. Mungkin, saya rasa itu. Tapi di sini dalam penulisan akademik ya? Mungkin agaknya riset, Dr. Saida. Penelitian macam honors thesis, masters, PhD. Jadi dia nak tanya agaknya apa karya yang wajar dipilih. Ya. Itu dia kata betul Prof, dia kata mungkin yang wajar dipilih untuk dijadikan penelitian, yang dijadikan itu bergantung kepada tujuan kajian itu. Kalau misalnya tujuan kajian itu ialah untuk mencari-cari mutiara daripada juadah karya yang begitu banyak, yang sangat bernilai dari sudut pemikiran penulis-penulis mapan, kalau itulah misalnya matlamatnya, maka tentulah kita memilih karya-karya yang dari penulis-penulis mapan ya, yang sudah pun diakui ramai sebagai karya-karya yang boleh dipertahankan. Tapi kalau misalnya kita hendak membuat kajian mengenai apakah perkara-perkara yang menjadi pemerhatian para penulis, tak kira sama ada penulis muda ataupun penulis mapan, maka tentulah penelitian kita itu dari berbagai genre. Kerana kita hendak melihat pemikiran penulis dan bagaimana mereka memerhatikan masyarakat sebagai pemerhati sosial. Maka kerana itu kita tak boleh memilih pemerhatian dari penulis mapan saja, kerana kita tidak memberikan peluang untuk melihat pemikiran penulis-penulis yang baru bermula, penulis-penulis yang datangnya dari jurusan agama, madrasah misalnya, penulis-penulis yang datangnya dari guru, kerana setiap jurusan itu mempunyai kecondongan untuk melihat sesuatu yang unik dalam masyarakat. Kalau kita hanya memilih satu kelompok saja, maka kita akan tertinggal melihat kecondongan-kecondongan yang lain. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita harus melihat kepada apa matlamat kajian kita itu. Ya, mungkin saja berdasarkan zona, mungkin saja berdasarkan periode,
mungkin Ya. saja berdasarkan aliran pemikiran ni tak puan, Ya. ataupun berdasarkan mungkin ada orang kaji tentang politika, ya kan? Ya. Dia nak cari yang politika. Jadi dia memberati, cari karya-karya yang memberati hal Ya. politika berbanding dengan Ya. karya yang memberati hal politika, ya kan? Ya. Itu bergantung kepada karyanya, dan kita tahu bila kita faham tentang watak ataupun profil seorang penulis itu, kita sudah tahu aliran pemikiran dia yang mana. Ya. Apapun bagi saudari Nur Diana, saya rasa bagus nih fikirkan seperti ini. Soalan yang sangat baik. Terima kasih Nur Diana. Yang muda-muda ni untuk ambil. Ya. Ini ada sedikitlah, ni bukan soalan tapi Puan Kamaria sebut di sini, terima kasih. Dia cakap pesanan itu doktor rasanya buat saya juga. Saya rasa Dr. Saida punya fan club ya di kalangan para penulis wanita di Singapura. Ini soalan terakhir Puan. Masya-Allah. Jadi saya lihat banyak penulis-penulis wanita kita juga sangat aktif ya. Bila saya membuat forum-forum sastra, mereka tampil dan mereka rajin menulis, menerbit ya. Mungkin Dr. Saida ada satu dua kata perangsang ataupun kata nasihat kepada teman-teman penulis wanita kita ini. Yang jumlahnya kalau boleh kita kira listnya panjang sekarang. Panjang. Ya. Baik, mungkin bukan nasihat lah tapi perkongsian pandangan saja, iaitu sebagai penulis dan kebetulan penulis wanita, kita tidak harus merasakan diri kita ini kecil, kita tidak harus merasakan bahawa kita ini second class citizen. Tetapi kita ini individu yang diberikan anugerah oleh Allah dengan kematangan berfikir, amin insyaAllah, dengan sedikit ilmu berkekurangan dalam penulisan yang boleh kita boleh tumpahkan kepada masyarakat. Dan sentiasalah kita mempunyai pandangan bahawa kita juga sama tajam pemikiran kita dengan para penulis lelaki. Baik, bukan untuk kita misalnya nak bertarung siapakah yang lebih baik antara penulis lelaki atau sebenarnya. Tidak, tapi bermakna kita semua ini merupakan individu yang dengan kelompok yang lebih besar kita akan menjadi lebih kuat. Jadi itulah maksud saya, jangan sekali-kali kita merasakan bahawa diri kita kecil, diri kita ini tak sehebat penulis lelaki. Saya rasa pemikiran sedemikian dah tak ada tempat lagi lah di dalam dunia hari ini. Ataupun pemikiran di mana penulis wanita hanya bicara tentang dunia wanita, ya kan? Itu harus kita bukan tolak ke tepi, kita harus meminimkan ya. Sebab penulis wanita boleh nulis apa saja yang juga lelaki boleh tulis ya, sebab ada kecenderungan kalau hal perempuan mesti cari penulis perempuan. Saya rasa itu sesuatu yang baik. Mungkin saya nak tegaskan di sini sikit aja Dr. Azhar. Kita boleh tulis tentang wanita. Itu memang dunia yang saya rasa sudah ada beberapa kajian yang menunjukkan bahawa kadang-kadang penulis wanita apabila dia berfungsi masalahnya, kita akan merasa begitu berdekat sekali dengan penulisan mereka. Seperti misalnya tulisan Fatimah Bucu dalam tulisan Penya Fetching. Saya rasa itu merupakan satu karya yang betul-betul dekat dengan hati kita kerana beliau menulisnya sebagai seorang wanita yang menzahirkan masalah wanita. Jadi itu memang boleh, tetapi kita juga harus mengakui bahawa kita ini adalah kita merupakan warga dunia. Kita berhak untuk melihat apa juga permasalahan yang ada di dunia ini, memperkatakan keindahan dunia. Jadi itulah dunia kita, itulah pertarungan kita, iaitu dunia. Maksud saya tadi Dr. Saida, jangan kita menggetokan bahawa perempuan hanya boleh buat hal perempuan. Itu yang saya rasa nanti dipandang second class nanti. Itu yang masalah itu. Saya rasa Dr. Saida, Prof. Hadijah mereka yang dalam aliran akademik juga yang boleh menulis juga telah saya rasa menginspirasi. Bukan saja saya rasa penulis
penulis-penulis wanita tetapi juga penulis-penulis lelaki ya. Dr. Sa, maaf, boleh tak saya bacakan satu puisi untuk anak muda? Yes, alhamdulillah. Itu sebagai penutup ya. Oh, ini penutupnya Sebagai penutup ya, terima kasih. Ini yang kita nak dengar ni. Ini mahal ni Dr. Saida. Baik, ini merupakan puisi yang saya tulis dan diterbitkan pada 2017 di majalah kalau tak silap saya majalah Universiti Melaya pada 2017 di majalah Sastra Universiti Melaya. Okey. Oh maaf, bukan Universiti Melaya, Universiti Kebangsaan. Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya. 2017. Yang sebenarnya puisi ini saya tulis 2010 tapi diterbitkan 2017. Namanya Anak Muda Bukan Kepalang Tanggung. Okey. Anak muda, malam ini aku mendendang puisi canda dalam arena wacana. Moga tanpa egoisme, tanda nikmat menyaksi ketangkasan bicaramu dan tingkahmu dipanca bersada. Di pundak kecilmu tersimpul hidup mati hikayat, hidup mati syair, hidup mati audisi, dan lagi. Yang kau layari dengan tabah, berhemah, menanam kecambah budi dalam kelompokmu nan bestari. Nantikan mekar menjadi padi yang tunduk berisi, menabur bakti demi ilahi dan pertiwi. Kini ku bisikkan doa dan harapan agar redah ilmu berterusan. Tidak ditelan kononnya pragmatisme nan condong kiri atau kanan. Dan kejayaanmu bertali arus datang bersimpul sepanjang zaman. Aduh. Terima kasih Dr. Saida ya. Saya sebagai wakil yang lain-lain saya tepuk di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Mungkin Dr. Saida kita sudah dengar banyak pandangan Dr. Saida. Mungkin satu baris ayat sebagai kata penutup dari Dr. Saida kepada dunia sastra Melayu Singapura. Silakan Dr. Saida. Dunia sastra Singapura janganlah kita anggap sebagai satu dunia yang kecil, tapi ia mempunyai satu potensi untuk menjadi satu dunia yang sungguh indah yang akan mengindahkan seluruh penulisan dunia. Jadi kita harus mempunyai harapan sedemikian. Jangan merasa kerdil. Memang kita merupakan makhluk yang kerdil, tapi kerdil kita di hadapan Allah. Tapi kita haruslah sentiasa berfikir kita sama setanding dengan individu yang juga makhluk Allah seperti kita. Itu pesanan saya untuk diri saya dan juga untuk teman-teman sekalian. Sangat cantik. Inilah ya hasil pemerhatian Sahil berkat ya seorang pemerhati sastra, pecinta sastra yang namanya Dr. Saida Buang. Sekali lagi bagi pihak Camellia & Co, terima kasih Dr. Saida. Saya juga moderator yang diundang oleh Camellia & Co, bukan saya dalam Camellia & Co, dan sama-sama kita ucapkan supaya Camellia & Co ke depan juga ya boleh melakukan yang lebih baik untuk mewarnai dan melestarikan dunia kesusastraan Singapura. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang bertanya soalan ya, dan saya serahkan kepada Hazwan. Terima kasih banyak sangat kepada Dr. Saida dan Dr. Azhar kerana bersama kami di malam ini. Perbincangan yang sangat hangat dan penuh dengan manfaat dan nasihat saya rasa kepada penulis muda di Singapura. Kepada semua yang sedang menonton, anda boleh menonton video pembacaan puisi Pustakaku di Rembang Senja oleh Dr. Saida sendiri di laman Facebook kami. Anda juga boleh membaca puisinya di poetry.sg. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum Dr. Saida, Hazwani. Assalamualaikum semua. Salam.